Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so apa khabar? Okay, so saya dah lama tak buat video. So basically kali ni saya dah susun semula apa nama dia ni, apa yang kita kena study awal. Okay, first kita kena study apa. Saya dah susun chapter yang penting. Okay, so kita dah susun syllabus yang kena faham at least. Okay, sebelum kita memulakan perdagangan kita di dalam trading. Okay, so kali ini kita akan bahas dalam chapter 1 kali ini. Saya dah buatkan satu nota, okay. Berkaitan tentang support and resistance, okay. So sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Ashraf, okay. Ataupun biasa nama panggilan saya adalah Ashraf Ebo. Korang boleh panggil saya Ashraf ataupun Ebo, okay. So, kali ini kita akan berbicara ataupun berkongsi mengenai support and resistance. Okay, di mana support and resistance ni lah kebanyakan newbie, okay, trader yang baru nak berkecimpung dalam bidang trading ni, kebanyakannya yang support and resistance ni lah yang mereka abaikan, okay. Sebab kononnya mungkin support and resistance ni tak berapa canggih. Mereka nak yang lebih advance. So, mereka abaikan support and resistance, mereka terus terjun kepada yang lebih advance, okay? Sehingga mereka mengabaikan yang essential ataupun basic, okay? Ataupun mereka mungkin bagi mereka support resistance ni tak penting pun, okay? Tak payah belajar pun, okay? Saya nak belajar yang lain, okay? Maybe mereka terlampau merendahkan, mengendahkan tentang support and resistance ni, okay? So, kali ni dalam video ni kita akan membahas tentang support and resistance, okay? So, jom kita masuk ke dalam kita punya nota, okay? Okay, so chapter 1 adalah mengenai support and resistance. Okay, so kita punya content adalah apa itu support and resistance, SNR, jenis-jenis support and resistance, apa itu role reversal phenomena ataupun RRP, dan jenis-jenis RRP. Okay, so apa itu support and resistance? So, support adalah paras harga terendah sesuatu aset pada sesuatu masa. Okay, kenapa saya kata harga terendah? Sebab support memang harga terendah lah. Okay, apa boleh jawapan pula macam tu? Okay, memang harga terendah adalah merujuk kepada support. Okay, tetapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah kenapa saya kata pada sesuatu masa. Ini yang saya nak tekankan. Okay, so basically support ini dia ada dua jenis sebenarnya. Tapi saya tak masukkan yang itu dalam nota sebab saya nak cover yang basic saja. Okay, di mana support ada dua jenis. Kita ada dynamic, okay. Kita ada dynamic support dan kita ada juga static support, okay. Dynamic ni lebih kepada bersifat dia terbentuk secara apa nama orang kata secara automatik lah, okay. Kalau dalam programming kita ada dynamic memory, okay, dia ada static memory, SRAM, DRAM, okay. Itu ada dalam siapa yang ada ambil programming, yang ada belajar tentang operating system, dia tahulah, okay. Tapi saya tak nak bahas itu, okay. So basically dynamic ni dia lebih kepada dia membuat support and resistance dia tersendiri secara automatik, okay. So apa yang dimaksudkan ialah sebagai contoh kita ada moving average, okay. Moving average yang kebiasaan diguna pakai adalah MA50, moving average 50, moving average 100, 200, okay. Itu adalah kategori di mana MA tersebut bila price datang, maka dia boleh membentuk support and resistance secara dynamic ataupun secara sendiri. Mean kita tak perlu marking dah, okay. Begitu juga dengan BB, Bollinger Band. Kita tak perlu marking dah. Dia automatic sendiri akan buatkan resistance ataupun support untuk kita. Okay. Dan satu lagi adalah static di mana kita akan buat penandaan sendirilah. Okay. Cumanya untuk moving average punya, indicator punya support resistance dan price action ataupun yang marking sendiri punya indikator bersifat lagging, manakala price action bersifat leading lah. Okay. Saya tak nak bahas itu. Okay. So, resistance pula merujuk kepada paras harga tertinggi sesuatu aset pada sesuatu masa. Okay. So, basically support adalah paras harga terendah. Resistance pula adalah paras harga tertinggi. Okay. So, resistance adalah tertinggi. Support adalah terendah. Okay. Harga terendah, support. Harga tertinggi adalah resistance. Okay.
So, kita akan melihat kepada contoh. So, dekat sini kita ada apa? Kita ada, sebelum tu kita kena tahu bahawa support ataupun resistance tidak semestinya ditandakan dengan garis horizontal. Okay? Biasa orang akan tanda dengan garis horizontal. Tak salah. Begitu juga yang marking menggunakan rectangle zone, rectangle box. Okay? Dia tak salah. Dua-dua betul. Okay? Sebab support dan resistance ini juga bersifat sebagai sebuah zone. Okay? Dia adalah sebuah zone. Okay? So, kita dapati macam contoh dekat sini, ini adalah zone-zone resistance. Okay, kita nampak ada, ini adalah harga tertinggi and then turun. Dia naik lagi, turun. Naik lagi, turun. Meaning, dia adalah resistance. Okay, support pula adalah harga terendah. Okay, dia turun, harga terendah waktu tu naik. Dia turun lagi, harga terendah waktu tu naik. Okay, so ini adalah kawasan support. Okay, so basically bila kita gabungkan, kita akan ada resistance dan support lah. Okay, resistance dan support. So, secara asasnya kita akan buy betul di support dan sell di resistance. Okay, sebab apa? Sebab kita dapat tahu bahawa resistance adalah harga tertinggi. Meaning kita akan jual pada harga tertinggi. Dan kita akan beli di harga terendah. Meaning di support adalah harga terendah. Kita akan beli waktu dia murah. Okay, so waktu dia murah kita akan buy, dia naik. Okay, dia datang bawah, masuk ke dalam support, kita buy, naik, Alhamdulillah profit. Sama juga dekat resistance, harga tertinggi kita akan jual lah. Dia datang, kita sell the resistance, dia menurun. Okay. So, apa itu elemen penting yang ada di dalam SNR adalah support and resistance ini akan saling berkaitan antara yang baru dan yang lama. Di mana kita akan menggunakan data masa lampau untuk melihat di mana lokasi support dan resistance tersebut. So, erti kata lain, apabila melihat pada chart, okay, kita lihat pada chart, macam contoh dekat sini kita lihat pada chart, kita dapati terdapat satu garis ataupun zone yang telah berlaku rejection multiple time beberapa kali. Okay, macam contoh dekat sini kita tengok dekat chart, dekat kawasan sini, ni, kawasan sini ni berlaku rejection, meaning kena tolak ke atas. Okay, ataupun ke bawah. In this case, dia ditolak ke atas, maka kita tahu ini adalah support. Sebab kalau dia tolak ke atas, meaning ini adalah harga terendah. Okay, harga terendah. So, harga terendah merujuk kepada support. Okay, ini adalah harga terendah. So, melalui data ini, data masa lampau ini, okay, sebab ni masa lampau, masa lampau, kita dapat prediksi bahawa di garis ataupun zone ini adalah kawasan support. Okay, and kita pun marking lah guna rectangle box ke garis horizontal ke, kita tarik sampai current price. Okay, and then katakanlah waktu ni current price berada di sini. Okay, current price di sini, C price, current price. Okay, current price di sini, dia datang, dia masuk ke dalam resistance support kita. So, kita tahu ini adalah support, kita buy dan tiba-tiba dia naik, kita profit. Dia datang lagi semula, kita tahu ini adalah support. And then kita buy, dia naik. Okay. So, basically kita akan buy lah kalau di support. Ataupun kita sell di resistor. Okay. So, basically kita akan guna data-data masa lampau ni untuk memprediksi zone-zone yang berpotensi untuk dijadikan sebagai support and resistance. Okay. So, kita akan masuk kedua. Kita akan mengupas lagi tentang jenis-jenis support and resistance. So, basically kita ada dua jenis, iaitu horizontal, melintang, dan satu lagi adalah diagonal, iaitu menyengit sikit. Okay. So, kita bagi contoh. SNR horizontal ini lebih kepada yang kebiasaannya lah. Okay. Di mana kita ada, kita ambil garis ataupun rectangle box, kita dapati dia dalam keadaan melintang. Okay, keadaan melintang ni adalah contoh horizontal punya support resistance. Yang kedua adalah diagonal, di mana kita akan marking menggunakan trend line. Okay, trend line. Kita tengok dekat sini, dia dalam keadaan menyengit, betul? Dia sengit je. Kalau melintang macam ni, betul? Ni sengit sikit, sengit ke atas. Okay, kalau sengit ke atas ni, dia adalah support. Kalau sengit ke bawah adalah resistance lah. Okay. So, kita akan guna trend line. Okay, trend line. Untuk marking kita punya support and resistance lah. Okay, kita akan menggunakan trend line. Okay. So, keynote dia adalah
once kita dah faham maksud support resistance, kita kena faham yang kita ada dua jenis support resistance, iaitu horizontal dan diagonal. So horizontal ni adalah keadaan melintang dan lebih mudah dicari, betul? Ya, senang lebih dicari. Dan kita boleh menggunakan sama ada rectangle box ataupun garis horizontal untuk marking kita punya kawasan support resistance. Diagonal ni dia dalam keadaan sedikit menyengit, okey, macam yang kita perhatikan tadi, dia dalam sedikit menyengit, betul? Menyengit. Okey. So kita tahu bahawa diagonal ni adalah dalam keadaan menyengit sedikit, dan dia agak sukarlah untuk newbie, mungkin sukar. Okey, dia agak sukar untuk newbie, okey. Berbanding yang jenis horizontal, okey. Horizontal kalau newbie dia dapat automatic spot, ini support resistance dia, okey. So kita boleh menggunakan trend line untuk marking kawasan support resistance kita, okey. And dia juga mirip ataupun berkaitan dengan market structure lah. Okay, yang itu kita akan bahas pada chapter lain. Okay, kita chapter 1 ni kita akan bahas berkenaan support resistance. Okay, lepas video ni saya akan buat untuk chapter 2. Okay, sebab nota chapter 2 pun saya dah siap. Di mana dalam chapter 2 dia agak mendalam sikit berbanding support resistance ni lah. Okay, so konten ketiga. Apa di konten ketiga ialah kita akan mengenali apa itu role reversal phenomena. Okay. Role reversal phenomena ni dia lebih kepada satu keadaan di mana kawasan support ataupun resistance, okay, yang kita dah marking, dia di breakout, berjaya di breakout ataupun berjaya dipecah. Maksud dia macam mana? Contoh kita ada resistance, betul? Contoh kita ada resistance. Ini resistance kita. So, kita tahu bahawa bila price datang ke resistance, kita akan sell. Dengan harapan dia akan ke bawah lah. Sebab dia adalah harga tertinggi, paras harga tertinggi. Tiba-tiba dia tak ke bawah, instead dia pecah ke atas. Ini kita katakan sebagai breakout. Okay? Ini adalah breakout, pecah. Okay? Breakout berlaku di sini apabila resistance ini telah dipecah. Okay, breakout. Okay? Kalau sini adalah breakout, maka selepas kita dapati dia telah breakout, kerana kawasan tersebut sudah tidak dapat reject price ke bawah in case of resistance lah. Kalau support tidak berjaya reject ke atas, maka peranan resistance ini, in case of kita punya contoh adalah resistance, akan berubah. Meaning resistance ni akan berubah kepada support lah. So dekat sini dia telah berlaku breakout, maka di sini adalah support. Okay, support. Okay, peranan dia akan berubah, meaning reversal daripada resistance ke support ataupun support ke resistance. Okay, so fenomena ini akan digelar sebagai role reversal fenomena. So kita akan expect dia untuk turun ke bawah, dan ini adalah support. So kita tahu resistance yang di breakout akan menjadi support, dan kita akan buy di support. So kita buy, dia akan naik ke atas. Okay, dia akan naik ke atas. Okay, so kita bagi contoh. Okay, ciri-ciri role reversal fenomena ini ialah dia kena ada breakout. Okay, support ataupun resistance perlu di breakout, barulah berlaku role reversal fenomena. Okay, support yang mana, sebagai contoh, support yang mana jika price datang ke kawasan tersebut akan naik, tetapi dia malah turun lebih daripada kawasan support, maka ini dipanggil breakout. Macam contoh dekat sini, ini adalah kita punya support. Okay, dia turun, yes, turun, yes. Okay, tiba-tiba dia berjaya pecah, turun lebih bawah daripada kawasan support, maka di sinilah kita kata berlaku breakout. Okay, di sini. Okay, kedua ciri-ciri dia adalah SNR telah ditest beberapa kali. Okay, kawasan SNR yang kita telah marking tandakan telah ditest, meaning price telah datang ke tempat SNR tersebut beberapa kali dan berlaku reaksi sama ada turun ataupun naik, maka SNR tersebut akan berpeluang untuk di breakout. Okay, sebab biasa untuk berlaku breakout, most of the time kebiasaannya perlu ada retest beberapa kali sebelum dipecah. Okay, kebiasaan macam itulah. Okay, in case of this, kita tahu dia telah ditest 2 kali. 1 dekat sini, 2 dekat sini. Kali ketiga dipecah, bolos. Okay, so peranan SNR berubahlah setelah breakout. Sebagai contoh, yang dalam ni kita bagi contoh support yang dia breakout akan menjadi resistance. Okay, tadi support dia telah berubah menjadi resistance. So bila price datang semula, kita akan sell di resistance. Okay,
Okey, saya harap korang faham. Okey, so jenis-jenis LRP itu ada dua, iaitu support, breakout dan resistance. Dan juga yang kedua adalah resistance, breakout dan support. Okey. Juga dikenali sebagai SBR ataupun RBS. Okey. So kita bagi contoh. SBR ini ialah apabila kita dapati ada support dekat sini. Okey, ini ada support, and then support. Kita marking guna horizontal line boleh ataupun rectangle box. Okay, and then tiba-tiba naik and then bolos dekat sini breakout, maka S ini telah support ini telah di breakout, maka kita tahu setelah breakout akan menjadi resistance. Okay, so dia datang, kita akan sell lah sebab ini telah menjadi resistance. Okay, and then kita punya contoh kedua adalah resistance become support. Kita dapati di sini ada resistance, breakout, betul, breakout, maka dia datang semula, kita akan buy di sebab dia adalah resistance, breakout, dia menjadi support. So kita akan buy di support dan kita mengharapkan dia naik. Okay, so basically itulah di sebalik RBS dan SBR. Okay, so sekian sahaja dulu untuk topik ini. Kita telah selesai chapter 1. Okay, so insyaAllah pada next video kita akan masuk kepada chapter 2, iaitu berkenaan market structure. Okay, market structure lebih mendalam sikit daripada support and resistance. So untuk kali ni saya harap korang boleh lukis banyak-banyak ataupun marking banyak-banyak kawasan support and resistance, sama ada diagonal ataupun horizontal, supaya korang punya mata boleh terbiasa. Korang boleh on the spot, ini support, ini resistance, ini SBR, ini RBS, okay, ini diagonal, ini horizontal punya, okay. Okay, so sekian dahulu untuk chapter 1. Okay, InsyaAllah untuk chapter 2 saya akan upload selepas selesai saya upload chapter 1 lah. Okay, so chapter 2 kita dah lengkap dah, kita dah buat dah. So basically itu sahaja untuk chapter 1. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.